Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Jadi hari ini saya nak menerangkan sedikitlah berkenaan dengan kelas tambahan sebab kita dah terlambat seminggu So saya terpaksa buat kelas tambahan dan saya harap awak semua dapat tonton video ni lah. Jadi nak memudahkan pelajar, saya hanya bagi dalam bentuk video. So nanti pelajar tak perlu nak pening-pening fikir pasal kelas tambahan. Pelajar just tengok je video ni pada waktu free. Okay, so tengok video ni sampai habis. Dan lepas awak dah habis tengok video ni, tolong isikan link kehadiran yang diberikan dalam description YouTube. Okay, saya ulang, dah habis tonton video, baru awak isi link kehadiran yang saya letakkan dalam description YouTube. Jawab kehadiran tu jangan awak jawab dulu baru tengok video tengok dulu baru jawab. Dan awak jawab dengan elok lah, jangan jawab main-main. Okay, jawab dengan betul. Tu anggaplah sebagai untuk awak belajar. Kalau awak jawab main-main, main tekan aja jawapan yang betul, memang salah dan itu tak akan membuahkan hasil. Kira sia-sia lah awak belajar. Sebab saya perhatikan awak faham tapi awak jawab main-main. Alright, so kita akan sambung berkenaan dengan soalan 5. Okay, semalam kita dah habiskan soalan 4 dan 3. Sekarang kita akan tengok soalan 5. Okay, soalan 5 dia kata dia bagi satu set guli yang dilabelkan dengan huruf. Okay, so dalam kotak A ni ada huruf TAX. Okay, huruf tax. Okay, so dekat sini kita ada lagi satu kotak. Kotak B dilabelkan dengan nombor. So nombor ni diletakkan 4 nombor sahaja, iaitu nombor 1, nombor 3, nombor 5 dan nombor 8. Okey, cuba awak bayangkan tajuk kebaran kalian ni, awak adalah seorang yang nak ambil cabutan bertuah. Okey, seorang yang nak ambil cabutan bertuah ni, awak tak tahu pun apa yang ada dalam kotak tu. Okey, so awak nak ambil satu biji guli dalam kotak A. Okey, maksudnya awak akan ambil satu sahaja daripada kotak A dan satu daripada kotak B. Tengok baca ayat dia. Sebiji guli diambil secara random dari kotak A dan sebiji guli dipilih secara random dari kotak B. Okey, so ada 2 biji guli total. Okey, ada 2. So satu dari kotak A, satu daripada kotak B. Okey, dan awak nak menyenaraikan ruang sampel ni. Okey, saya cadangkan kita gunakan kaedah jadual. Kalau nak guna kaedah peta pokok pun boleh, tapi bagi saya kaedah jadual lebih senang sebab dia hanyalah sedikit sahaja. Okey, konsep dia sedikit. So kita tengok pemilihan yang pertama kita ambil daripada kotak A. Okey, sebab kita ambil daripada kotak A dulu. So bila kita nak ambil daripada kotak A, kita buatlah kotak A. Okey, ni kotak A. Okey, so kotak A ni ada 3 huruf, T, A dan X. Okey, kemudian kita ambil satu daripada kotak B. So kita tulis kotak B macam ni. So buat macam bentuk ni lah, kotak A dulu baru kotak B. Kotak A menegak, kotak B melintang. Okey, so dia ada nombor 1, 3, 5 dan 8. Buat kaedah jadual. Okey, so gariskan. Okey, gariskan, buatkan dia jadi asing Okey, buatkan dia jadi asing. Dia jadi macam ni Okey, sekarang kita nak senaraikan ruang sampel. So bila kita ambil kotak A dulu, so kita akan baca T dulu. Okey, kita akan baca T dulu. So dia jawapan dia akan jadi T, 1. Sebab T dulu baru jumpa 1. Okey, kita ambil A dulu baru kotak B. Jadi kita ambil T dulu baru dapat 1. Okey, terus sambung dengan yang lain. T dulu baru 3, T dulu baru 5, T dulu baru 8. Jadi ini cara kita nak menyenaraikan ruang sampel. Kalau soalan tu dia cakap awak ambil kotak B dulu, jadi kita kena letak kotak B dekat belah kiri. Okey, so ikutlah soalan. Okey, jadi apa yang awak nak kena buat adalah isikan dalam ruangan. Okey, ruangan kotak ni. Okey, cumanya bila awak nak senaraikan, saya harap awak salin
salin balik dan keluarkan semua yang awak dah lakarkan dalam ni. Sebab ada sesetengah sekolah dia tak ada markah berdasarkan gambaran. Ada sesetengah sekolah yang cikgunya baik, dia bagi markah. Jadi untuk elakkan daripada strict markah, kita akan salin. Ruang sampel kita akan tuliskan sebagai S. S sebagai sampel. So awak buat macam set punya bracket ni, dan awak salin balik setiap satu. Okey, so kita akan salin buat dalam bentuk kurungan. Satu kurungan bersamaan dengan satu ruang. Okey, kemudian salinkan dengan yang lain. Dia kena salin lah. Sebab apa? Sebab bila awak salin, dia nampak kemas. Okey, jalan kerja dia nampak kemas. Kira awak nampak rajin lah. Okey, so ada markah di situ. So kita kena salin semua ni. Salin ni tak kisah kalau awak ikut urutan, tapi bentuk dia mesti betul macam A dulu baru 1, A dulu baru 3. Okey, huruf dekat depan, nombor dekat belakang. Dia kena urutan yang betul. Tapi kalau macam ni, kalau awak contohnya awak tulis T1, A1, X1 pun tak ada masalah, sebab susunan kat sini tak penting. Hanya salin sahaja. Okey, selepas salin, kita akan tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Baru dapat markah cantik sikit kat sini. Okey, kita dapat markah, 2 markah. Baru bila kita dah salin ni, kita akan jawab soalan B. Soalan B ni akan berkait balik daripada apa yang awak buat pada soalan A. Okey. So untuk ni awak kena lihat kalau soalan B ni dia ada bagi 2 arahan, tapi mostly pelajar dia baca hanya buat kebarangkalian sahaja. Okey, awak buat betul, tapi kena senaraikan. Sebab soalan ni dia ada cakap senaraikan. Senaraikan tu maksudnya awak kena senaraikan dan awak kena cari kebarangkalian. So ada satu soalan dia minta 2 benda. Dia minta awak senaraikan, dapat 1 markah. Dia minta awak kebarangkaliankan, awak cari kebarangkalian, dapat 1 markah. So dalam satu soalan kecil ni akan mewakili 2 markah. Okey, kalau awak buat 1 sahaja, awak buat kebarangkalian sahaja, awak dapat 1. Okey, so sekarang kita nak senaraikan. Kita baca dulu soalan. Dia kata, apabila sebiji guli dilabelkan dengan huruf vokal. Tak kisahlah huruf guli yang mana satu, tapi dia adalah huruf vokal. Huruf vokal ni kita ada 5. Kita ada A, kita ada E, I, O, U. Ini adalah huruf vokal. So bila cerita pasal huruf, awak tengok pada kotak A. Okey, awak tengok pada kotak A, ada satu je huruf vokal yang kat sini, iaitu huruf A. Okey, so dalam huruf A ni kita ada 4 jawapan. Okey, kita ada A1, A3, A5 dengan A8. So dalam 4 jawapan ni kita kena salin. Okey, kita kena salin. Okey, untuk jawapan A1, B1. Okey, so kita buat dalam bentuk set tapi tak payah tulis huruf. So kita just tulis jawapan dia A1, A3, A5 dan A8. Okey, so ada 4 jawapan. Bila awak buat macam ni, kita dah lengkapkan arahan yang pertama, iaitu senaraikan. Okey, baru senaraikan. Okey, kalau macam ni boleh dapat 1 markah. Nak cari lagi 1 markah, dia cakap cari kebarangkalian. Okey, so kebarangkalian ni adalah P bersamaan dengan NA per NS. Maksudnya NA ni adalah apa yang kita jumpa dalam tu. NA ni ada 4. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 je yang kita jumpa. So ini adalah NA. Okey, ada 4 sahaja yang kita jumpa. Okey, so jawapan dia adalah 4 per dengan NS. Okey, NS dia adalah jumlah yang ada dalam sampel, nilai sampel. Jadi kita kira lah ada berapa dalam sampel ni. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kali 3, 12.
Okay, so 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 4 kali 3, 12. Okay, so daripada tu kita ada total 12. So kita buat pecahan lah, 4/12. So jawapan yang kita boleh buat adalah 1/3. Kena kecilkan. Okay, so bila kita nak kecilkan, kita kena tekan kalkulator. Okay, tekan 4/12. So dapat 1/3. Okay, baru dapat full mark untuk B1. Senang je. Jadi awak kena baca soalan tu betul-betul. Kalau soalan tu cakap hitung kebarangkalian sahaja, jadi awak cari kebarangkalian sahaja. Kalau soalan tu cakap senaraikan sahaja, awak senaraikan sahaja. Tapi kalau soalan ni cakap dua-dua, awak kena buat dua-dua. Okay, alright. So next, B2. Sebiji guli yang dipilih dan dilabelkan dengan huruf T. Jadi kita kena tahu dia ada dua situasi. Dia ada gunakan perkataan atau. Okay, atau. Bila first dia cakap dia berjumpa dengan huruf T atau dilabelkan dengan nombor ganjil. So nombor ganjil ni adalah 1, 3 dan 5. Okay, 1, 3 dan 5. T atau 1, 3, 5. Dia ada dua situasi. Situasi pertama dia cakap T, situasi kedua dia cakap 1, 3, 5. Okay, so kita tengok. Right. So kotak A huruf T, so dia ada 1. Dalam huruf T ni dia ada 4 jawapan. 1, 2, 3, 4. Okay, ini warna merah lah. Okay, kemudian warna hijau adalah situasi kedua, di mana situasi kedua ni adalah 1, 3 dan 5. Okay, dalam 1, 3 dan 5 ni kita ada 1, 2, 3 jawapan, 4, 5, 6 jawapan, 7, 8, 9 jawapan. Jadi kat mana yang saya tandakan tanda right ni, itu adalah jawapan untuk atau. Atau ni dia ambil mana yang ada tik sahaja. Okey, kalau situasi atau dia ambil yang ada 1 tik ataupun 2 tik sahaja. Tapi kalau untuk dan, dia ambil hanya 2 tik sahaja. Hanya 2 tik sahaja. Jadi contoh contoh, kalau kita tengok kat sini, yang manakah 2 tik yang mana ada 2 tik? Yang ada 2 tik cuma ada 3 jawapan je, T1, T3 dengan T5. Bila ada 2 tik, ini hanya untuk situasi dan. Tapi kalau 1 tik sahaja, 1 tik ni bukannya dia cakap atau ni bukan 1 tik atau ni maksudnya apa-apa tik sahaja. Contohnya tik pertama 1 tik sahaja ataupun tik 2 sahaja boleh. So jawapan dia ada 9 sebenarnya, 10 sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 tik atau 2 tik. Dia tak boleh cakap kalau 2 tik tu 2 kali jawapan. No, tak dia 1 kali je jawapan. Jawapan hanya ditulis sekali sahaja. So dia ada 1 tik dan 2 tik. Jadi yang mana ada tanda right tu, itulah jawapan untuk atau. Okay, so jawapan dia ada 10. So awak kena awak kena ni lah, tuliskan jawapan dia. So saya bersihkan balik kotak ni. Sekejap bagi saya masa untuk bersihkan sebab comot. Okay, so tadi jawapan dia adalah di kawasan 1, 3, 5 dengan T so ada 10 jawapan. So kita tulis B2. Okay, jawapannya panjang sikit lah. Okay, kena rajin salin. So T1, okay, T2 pula, T3, T5 dengan T8. Okay, kita cukupkan syarat T. Kemudian kita cukupkan syarat nombor ganjil A1, A3, A5. Okay, kemudian X1, X3, X5. Okay, so ada
Yang mana yang tadi saya tandakan right tu, dia ada 10 jawapan lah. So 6, 7, 8, 9, 10. So 10 daripada 12. Ni kita kena kecilkan. Okay, 10 per 12. Kita dapat 5 per 6. Okay, kita dapat 5 per 6. Tapi kalau awak tak kecilkan, jawapan dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. So hati-hati ya. Lebih baik kecilkan. Okay, yang ketiga. Yang ketiga ni kita tengok lagi sekali. Okay, yang ketiga ni, sebiji guli yang dipilih dan dilabelkan dengan huruf konsonan. Kalau huruf vokal tu A, E, I, O, U, jadi huruf konsonan ni adalah berlawanan, iaitu T dan S. Dan huruf konsonan ni banyak Huruf konsonan ni adalah selain daripada A, E, I, O, U. Contohnya huruf B, huruf C, D, F, G, H dan sebagainya. Okey, selain daripada vokal lah. Tapi dalam soalan ni dia ada dua huruf sahaja. Dia ada huruf T dan huruf S. Okey. Dan dilabelkan dengan nombor ganjil. So nombor ganjil tadi adalah 1, 2, 3. Okey. Dan dia katakan perkataan dan. Jadi kita kena cari situasi 1 dengan situasi 2. Okey. So yang ada 2 tik sahaja ya jawapan dia. So kita tengok T dengan X dulu. Okey, T dengan X. So jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tengok mana jawab pula. Nombor ganjil 1, 2, 3. Okey, so jawapan dia kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk situasi dan, kita hanya jawab untuk 2 tik sahaja. So tik yang satu tu jangan ambil. Okey, jangan ambil jawapan untuk tik 1. So kita padam tik 1 ni. So kita ada 6 jawapan sahaja. Kita ada T1, kita ada T3, kita ada T5, kita ada X1, kita ada X3, kita ada X5. Okey, so ada 6 jawapan. Okay, so dalam 6 jawapan ni, okay, kita kena salin. Okay, salinkan jawapan dia dalam bentuk tata tanda set. Okay, so kasih saya padam jap sebab nak bersihkan. Okay, so ada 6 jawapan T1, T3, T5. Okey, kemudian X1, X3, X5. Dan kita ada pecahan dia 6 per 12. Okey, 6 per 12 kecilkan lah. So tekan 6 per dengan 12. So dapat 1 per 2. Okey, inilah kebarangkalian mudah. Okey, kebarangkalian mudah. Sangat senang. So kalau awak salah, maksudnya awak masih kurang faham lah. Sebab soalan ni dia adalah bagi saya bonus mark sebab jawapan dia semua dalam ni. Kalau awak faham penakulan, awak akan tahulah. Penakulan tu maksudnya konsep konsep matematik. Jadi konsep matematik ni awak kena tahu apa tu nombor ganjil, apa tu nombor kuasa 2 sempurna, apa tu gandaan, apa maksud gandaan, okey, apa maksud faktor. Semua tu penting. Vokal, konsonan, hasil tambah, itu adalah penakulan. Jadi awak kena faham penakulan. Alright, sebut pasal penakulan, saya akan terangkan pula pada soalan 6, iaitu soalan penakulan. Okey, so untuk pelajar yang dah tengok video ni, saya bagi awak rehat 5 minit. Jadi awak pause dulu 5 minit untuk refresh balik awak punya ni tenaga ya. Okey, so rehat 5 minit dan sambung lagi untuk tengok video ni. Okey, so kalau awak dah rehat, kita sambung kepada soalan 6. Okey, soalan 6 ni saya letakkan penakulan matematik sebagai bahagian C. So soalan pertama, nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Soalan ni, kalau nak tahu dia benar atau palsu, awak kena tahu jawapan dia. Okey, awak kena tahu jawapan dia. Okey, 57 ialah nombor perdana.
Okey, 57 ialah nombor perdana. Jadi nombor perdana ni adalah sesuatu nombor yang hanya boleh bahagi dengan 1 dan nombor diri sendiri. Okey, so saya tulis nombor perdana. Nombor perdana ni adalah nombor yang boleh bahagi dengan 1. Okey, bahagi dengan 1 dan diri sendiri sahaja. Okey, contoh contoh. Kita mula dengan nombor 1. 1 bahagi dengan nombor 1 boleh. 1 bahagi 1 boleh, iaitu diri sendiri. Okey. Tapi 1 tak boleh bahagi dengan 1 lagi sekali sebab dia hanyalah nombor yang sama sahaja. Macam 1 dah bahagi dengan nombor 1, janganlah buat lagi sekali kan. Dia hanya sekali sahaja buat. So 1 tak boleh bahagi dengan diri sendiri sebab dia dah buat dah tadi. Dia dah bahagi dengan 1 dah. So dia hanya melibatkan 1 kali pembahagian sahaja. Bila melibatkan 1 kali pembahagian, dia bukan nombor perdana. Okey, nombor 1 bukan nombor perdana sebab dia hanya buat sekali je proses. Okey, so kat sini kita boleh faham dia melibatkan 2 kali bahagi. Melibatkan 2 kali bahagi. Melibatkan 2 pembahagian. Maksudnya 2 kali bahagilah. Contohnya awak buat 2, contohnya kita pilih nombor 2 kan. 2 bahagi dengan nombor 1. Ni pembahagian yang pertama. Okey, 2 bahagi dengan 1 boleh. Lepas tu 2 bahagi dengan nombor diri sendiri, nombor 2. So nombor dia berlainan nombor yang berlainan baru kita boleh valid. So 2 kali bahagi je. 2 tak boleh bahagi dengan nombor yang depan-depan lagi dah. Dia nombor 1 dengan nombor diri sendiri. So ini adalah pembahagian yang valid. Okey, 2 pembahagian valid. 2 pembahagian sah. Okey, 2 pembahagian sah. Jadi nombor 2 ni adalah nombor perdana. Dia adalah special sebab nombor 2 ni dia adalah nombor genap dan dia adalah nombor perdana. Manakala nombor perdana yang lain semua nombor ganjil. Dia seorang je nombor bergenap. Okey? Contoh nombor ganjil yang lain, nombor 3. Okey, nombor 3 boleh bahagi dengan 1, nombor 3 boleh bahagi dengan nombor 2. Tapi nombor 3 boleh bahagi dengan 1, nombor 3 boleh bahagi dengan nombor 3. Tapi nombor 3 tak boleh bahagi dengan nombor 2. Dia tak valid. So kita hanya ada 2 kali pembahagian, iaitu nombor 3 bahagi 1 dengan nombor 3 bahagi 3. 2 kali pembahagian. Okey, yang valid yang valid sahaja, yang sah sahaja. So dia ada 2 kali pembahagian. So nombor 3 juga adalah nombor perdana. So nombor perdana ni awak kena check 2, 3, 5, 7 dan 11. Kenapa 9 bukan nombor perdana? Sebab 9 boleh bahagi 1, 9 boleh bahagi 3, 9 boleh bahagi 9. Dia ada 3 kali pembahagian yang valid. So dia tak boleh dia hanya melibatkan 2 pembahagian sahaja. So nombor 9 bukan nombor perdana. Okey. Nombor perdana ni macam ni lah yang saya cakap, 2 kali pembahagian yang valid. So awak check, tengok balik 57 pula Tengok 57. So 57 ni bahagi dengan 1 valid. 57 try bahagi dengan 3. Okay, kalau dia tak valid maksudnya dia adalah nombor perdana. So kita try 57 bahagi dengan 2 tak dapat. Yang ada baki tu jangan yang ada baki ni kita tak valid. So try lagi. 57 bahagi dengan 3 boleh. Okey, 57 bahagi dengan 3 boleh. So 57 bahagi dengan apa lagi boleh? Okey, 57 bahagi dengan 9 boleh tak? 57 nombor diri sendiri, yes. So dia ada 3 kali pembahagian. So tak valid Okey, tak valid sebab dia ada 3 kali pembahagian. So jawapan dia bukan nombor perdana. Okey, 57 bukan nombor perdana. So kat sini jawapan dia adalah palsu. Jadi hati-hati tau. Tak semestinya nombor ganjil ni nombor perdana. Nombor ganjil ni sometimes dia boleh jadi nombor biasa, nombor ganjil biasa. So hati-hati Okey, so itu adalah penerangan berkenaan dengan nombor perdana. Dan ini saya harap awak fahamlah based on apa yang awak belajar dulu. Dan ni tak silap saya tingkatan 1 dah belajar nombor perdana. Okey, next kita tengok lagi. Yang ni apa susah, kita akan lihat pula pada ketaksamaan. Betul ke jawapan ketaksamaan ni? 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 adalah 4 kuasa 2. Okey, so 2 kuasa 2 awak kira je guna kalkulator, tambah 3 kuasa 2. So jawapan dia 13. Okey, 13
lebih daripada 4 kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2. Tekan je kalkulator, dapat 16. 16. Adakah 13 lebih besar daripada 16? Kalau dia adalah salah, jadi jawapan dia palsu. Sebab jawapan dia 13 lebih kecil daripada 16. Itu baru betul. Okay, sepatutnya jawapan dia 13 lebih kecil daripada 16 ya. Tapi jangan tertipu bila awak tengok nombor 2 campur 3 adalah 5 kuasa 2. Salah 2 campur 3 bukannya 5 kuasa 2. 2 kuasa 2 campur 3 kuasa 2 tak sama tak sama dengan 5 kuasa 2. Tak sama. So hati-hati. Okay, so next kita tengok simbol operasi set. Simbol ni kita dah belajar dah. Ni maksudnya apa yang sama unsur yang sama antara dua situasi. Okay, nombor perdana macam tadi saya cakap lah, 2, 3, 5, 7 dan 11 dan seterusnya. Okay, so apakah yang sama antara unsur yang pertama dengan unsur yang kedua? Okay, nombor yang sama kat sini kita ada nombor 2, kita ada nombor 3, kita ada nombor 5, kita ada nombor 7. Okay, apa yang sama adalah ni. Okay, so 2, 3, 5 dan 7. So jawapan dia palsu sebab dia punya nilai 2, 5, 7. Okay, dan kita tahu jawapan dia ada 4 yang kita jumpa yang sama. So 2, 3, 5, 7 adalah jawapan dia. So jawapan sepatutnya adalah 2, 3, 5, 7. So jawapan dia palsu lah. Okay, palsu. Tak ada pun yang benar. Okay, so sebelum ni kan saya ada tanda saya punya jawapan salah ya. Jadi awak just betulkan balik lah markah awak yang mana awak jawab betul lah. Okay, sebab saya tak check. Sepatutnya jawapan dia palsu, bukan benar Okay, so 2, 3, 5, 7. Alright. Apa lagi? Okay, soalan B. Okay, ni settle lah. Ni settle. So siapa yang jawab palsu tu betul tau sebenarnya. Okay, yang awak jawab palsu tu betul. Saya tertanda salah sebab saya terikut jawapan tu. Okay, jawapan tu salah sebenarnya. Jawapan ni baru betul. Alright. Okay, B. B adalah soalan yang melibatkan penyataan majmuk. Okay, penyataan majmuk. So kita tengok. Ni adalah penyataan dia. Berdasarkan implikasi di atas, pernyataannya nyatakan anti-jadian. Anti-jadian ni adalah huruf yang ada perkataan jika sebab ada huruf J. J untuk jika. Okay, so kita tengok kita asingkan dulu. Kita ada jika bla bla bla, maka bla bla bla. So yang something ni yang kita gariskan ni, yang ini adalah anti-jadian. Antecedent dalam bahasa Inggeris dia antecedent, anti-jadian, dan yang ni adalah akibat. So bagi saya awak cuma jawab sahaja soalan ni, hanya salin sahaja, tak perlu ubah. Okay, so awak punya jawapan adalah 5 ialah faktor faktor ni tak kisahlah salah eja pun tak apa, asal bunyi dia betul. Faktor bagi n, dan ni adalah n boleh dibahagi tepat dengan 5. Senang je. Sudah terus dapat 2 markah free. Okay, sekarang ni masalah dia awak kena cari songsangan. Songsangan ni adalah penafian. Songsangan ni adalah penafian daripada ayat tu. Jadi awak kena tukarkan perkataan ialah jadi bukan. Okay, kena tukar. Ialah jadi bukan. Kemudian boleh jadi tidak boleh. Okay, penafian ni maksudnya awak just tukarkan ialah jadi bukan atau terbalikkan dia. Maksudnya bukan jadi ialah, ialah jadi bukan. Okay, dia jadi terbalik lah. Dia ada 2 benda yang kita boleh gunakan, sama ada bukan ataupun perkataan tidak. Benda yang kita boleh nafikan. Kalau awak cakap n bukan dibahagi tepat dengan 5, dia macam tak tepat tau ayat dia. So bahasa Melayu awak tu kena betul
N tidak boleh. Dia jadi macam lebih sedap lah bunyi dia. So bacaan jawapan dia awak kena salin semualah. Jika 5 bukan faktor bagi N, okey, maka N tidak boleh dibagi tepat dengan 5. Terus dapat 6 markah. Banyak oh. Okey, so ini adalah jawapan dia. Alright. So next, kita tengok pula pada soalan C. Soalan C ni pun senang, tapi awak kena tahu bentuk hujah lah. Okey. So kita lihat kat sini. Tuliskan premis 2 untuk melengkapkan hujah yang berikut. Okey, yang ini dia hanya tengok jawapan kat sini. Awak jangan kebat sangat jangan kebat sangat. Jawapan dia memang kat dalam ni je. Okey, premis 1 biasanya full. Okey, biasanya full. So awak kena rujuk premis 1. Jika macam tadilah kita asingkan jika dengan maka kita asingkan antijadian dengan akibat. Ni P ialah kuasa 2 sempurna, P ialah integer. Kita ada antijadian dengan kita ada antijadian dengan akibat. Okey. So untuk premis 3 ni, adakah dia gunakan antijadian? Dia gunakan dekat sini dia gunakan antijadian tapi awak perasan kat sini perkataan yang sama, kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. So maksudnya dia gunakan antijadian. Dia gunakan antijadian tapi dia songsangkan. Dia gunakan antijadian dan dia nafikan. Dia gunakan antijadian dan dia nafikan. So sebenarnya benda ni adalah kontrapositif dan apa yang dia ubah kat sini, P dia ubah jadi 15. So P ialah 15. Okey, P ni dia ubah kepada 15. So awak ubahkan dengan 15. Okey, so bukan, maksudnya ialah ni dia nafikan jadi bukan lah. Ialah dia nafikan jadi bukan. So apa yang awak nak kena buat adalah P awak tukar jadi 15. Okey, punca kuasa 15. Ikut punca kuasa 15 ialah jadi bukan. Ialah jadi bukan. Jawapan dia direct sahaja. Jadi untuk soalan hujah macam ni, jawapan dia awak kena rujuk pada premis 1 dan mana-mana premis yang dia bagi. Dia tak ada premis 3 sepatutnya ni adalah kesimpulan. Silap pula tulis. Tak kisahlah kesimpulan ke premis 2 ke, antara dua tu dia mesti akan bagi satu jawapan. Dan satu jawapan ni awak kena tengok yang mana dia dah guna. Kalau dia guna antijadian, so tinggal akibat lah. Kan? Tinggal akibat. So awak kena tengok apa perubahan yang dia buat. P dia ubah jadi 15. Ialah dia ubah jadi bukan. Kalau dia tak ubah, awak jangan ubah. Itu je. Okay. So bagi saya soalan ni pun bonus. Sebab soalan ni senang. Jawapan dia semua direct dalam tu. Okay. Senang sebab apa? Semua dalam penakulan ni sangat senang. Sebab jawapan dia dah ada dalam ni. Yang susah apabila kita masuk kepada soalan didaktif dan arohan. Okay, didaktif dengan arohan. Itu yang susah. Tak apa. Okay, tak apa. Yang senang adalah semua dalam penakulan. Okay, kita lihat pula soalan D. Okay, tuliskan akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi. Ni direct markah lah. Okay, akas, songsangan dan kontrapositif. Okay. So awak ada jika, ada maka Okay. So based on pernyataan ni, implikasi ni, so kita tengok kita ada antijadian dengan akibat. Cari lagi antijadian, cari lagi akibat. Okay. So untuk akas, terbalikkan sahaja antijadian dengan akibat. So A tolak B kurang daripada kosong. Simbol jangan ubah. Jangan ubah sebab akas ni hanyalah tukar tempat sahaja. Okay. So maka maka A kurang daripada B. Dia jadi macam ni. Okay. Dan songsangan ni adalah penafian.
Okey, songsangan ni adalah penafian. Jadi awak nafikan semua yang ada dalam anti-jadian dengan akibat. Tak payah tukar tempat, hanya nafikan sahaja. So A lebih besar daripada B. Kenapa kita gunakan lebih besar daripada B? Sebab simbol kurang, lawan dia simbol lebih. Kita mana ada belajar macam ni? Ini tak wujud tak wujud simbol macam ni. Simbol macam ni tak wujud. Okey, dia hanyalah simbol macam ni sahaja. Ingat simbol ketaksamaan ada 4 sahaja. Okey, ada 4 sahaja. Okey, maka A tolak B lebih besar daripada kosong. Okey, ingat simbol ketaksamaan ada 4 sahaja. Tak ada pun dash macam ni. Salah kalau awak buat macam ni salah. Okey, untuk kontrapositif awak akaskan balik daripada songsangan. Okey, akaskan balik daripada songsangan. So salin baliklah. A tolak B lebih besar kosong. Maka A lebih besar daripada B. Okey, akaskan balik daripada songsangan. Dia adalah gabungan gabungan daripada akas campur songsangan. Okey, last E dan F. Okey, soalan E ni dia susah sikit lah untuk awak faham, tapi nak buat dia senang. Nak faham dia susah. Okey, berdasarkan maklumat di bawah, buat satu kesimpulan secara deduktif bagi jumlah sudut sebuah heksagon. Heptagon, heksagon, heksagon, heptagon. Heksagon ada 6 apa? 6 sisi atau 6 bucu. Heksagon ni ada 6 sisi atau 6 bucu. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni heksagon. Okey, heksagon ada 6 bucu atau 6 sisi. Okey, dan dia suruh awak cari jawapan bagi rumus. Deduktif ni senang. Deduktif ni maksudnya daripada rumus yang diberi terus cari jawapan. Okey, daripada rumus yang soalan tu bagi. Rumus tu memang soalan tu bagi, jangan risau. Terus dia jawapan. So awak tahu N sama dengan 6. Okey, awak terus tulislah 6 tolak 2 darab 180. Okey, sebab dia nak sudut pendalaman. So awak dapat 720 atas saya. 6 tolak 2 darab 180. 6 tolak 2 darab 180. 720 lah. Okey, 720 darjah. Okey, 2 markah. Sebab apa 2 markah? Sebab jalan kerja ada, jawapan pun ada. Okey, kena buat jalan kerja ya. Kena buat jalan kerja. Okey, senang kan? Sebab itu adalah deduktif. Deduktif macam tu. Dia sebenarnya awak kena fahamkan apa yang dia nak. Deduktif tu maksudnya daripada rumus yang dia bagi, awak terus tuliskan dalam bentuk jawapan. Tapi kalau macam ni, dia dah bagi jawapan. Aruhan ni dia terbalik tau. Aruhan ni maksudnya daripada jawapan awak terus kepada rumus. Awak kena cipta rumus sendiri. Nak cipta rumus ni susah. Lagi-lagi soalan kehebat. Ni soalan kehebat ni. Sebab tu ramai tak dapat jawab kan. So kita tengok dalam buat gambaran pada hari pertama dia ada RM1. So hari pertama RM1, hari kedua RM4, hari ketiga tambah lagi RM3, so RM7 lah. Okey, so semua ni dia tambah 3, tambah 3, tambah 3 dan seterusnya. Okey, aruhan ni dia tambah 3 pada semua. Okey, dia tambah 3 pada semua. So untuk awak cipta rumus, macam mana 1 boleh pergi kepada 4 dengan menggunakan N sama dengan nombor berterutan. Okey, N sama dengan 1, 2, 3 dan berterutan. Macam mana kita nak cipta supaya N dia 1, 2, 3? Kita tak boleh cakap N sama dengan 3. Salah salah. Okey, kita tengok kat sini, dia adalah tambah 3. Okey, tambah 3. Semua sama tambah 3. Bila semua sama tambah 3, kita tulis 3N. Okey, kita tulis 3N. Bermaksud 3 kali N. Kalau N tu bersamaan dengan 1, so 3 kali 1 bersamaan dengan 3 N, betul tak? 3 kali 1 bersamaan dengan 3. So macam mana kita nak pastikan jawapan dia menjadi 1? Kita kena tolak dengan 2. Okey, 3N tolak 2. Okey, sebab apa? Sebab 3 kali 1 dapat 3.
So nak pergi kepada 1, kita kena tolak 2. So dapat 1 lah. Kena kena. Ni adalah rumus kita. Okey, ni adalah rumus kita. Okey, cuba test untuk nombor lain. Kalau saya nak guna nombor 2, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, try nombor 2 pula. Okey, try nombor 2. 3 kali 2 dapat 6. Betul? Macam mana 6 nak pergi kepada 4? Okey, 6 tolak 2. So dapat 4. Kan? So rumus yang kita boleh gunakan adalah 3n tolak 2. Sebab semua ni betul untuk rumus ni. Okey, semua ni betul adalah untuk rumus tu. Last kali, try lagi. 3 kali 3. Okey, dapat 9. 9 dapatkan 7, kena tolak 2. Okey, so dapat 7. Ni konsep dia. Okey, konsep dia adalah 3n tolak 2. Tapi yang paling penting awak kena faham, n mestilah nombor berturutan. Okey, n mestilah nombor berturutan bermula daripada nombor 1, 2, 3 dan seterusnya, ataupun 0, 1, 2 dan seterusnya, ikut kepada soalan. Okey, kalau soalan tu bermula dengan nombor 1, so awak ambil nombor 1 kan. So ikutlah. So jawapan dia adalah 3n tolak 2, di mana n ialah 1, 2 dan 3. Dot. Macam tu. Full mark 3 markah sebab soalan kebat. Ni soalan kebat. Cuba kalau saya bagi soalan yang simple. Contohnya macam 1, 4, 9, 16. Okey, 1, 4, 9, 16 tambah dengan 5, tambah dengan 5. Contoh tambah dengan 5, tambah dengan 5, tambah dengan 5 Okey. Sama dengan 6, 9, 14 dengan 21. Contoh. Okey. Biasanya kita akan buat rumus untuk soalan aruhan macam ni. Kita tak akan ambil yang macam ni tau. Kita tak akan ambil jawapan. Okey, kita tak nak jawapan. Kita nak jalan kerja sahaja. Ni adalah aruhan yang simple kita nak jalan kerja sahaja. So, untuk sesuatu yang berbeza, macam ni kan, 1, 4, 9, 16 ni kan berbeza, kita akan tuliskan n. Okay, kita akan tuliskan n. Kemudian yang lain ni sama, tambah 5 ni semua sama. So salin lah, n tambah 5. Ni direct direct, n tambah 5. Tapi n awak tak boleh tuliskan sebagai yang berbeza tadi tu, 1, 4, 9, 16. Tak boleh. Sebab kita kena buat ikut urutan nombor. Kalau mula dengan 1, mestilah start dengan 1, 2, 3 dan 4. Okey, 1, 2, 3, 4. So macam mana kita nak pastikan dia bersamaan dengan n ni kita ubah dengan 1 kan. Okey, 1 tambah 5 dapat 6. Okey, good. Tapi kalau kita guna 2, 2 tambah 5 kan 7. 2 tambah 5 kan 7. Macam mana nak pastikan dia 9? So kita buat lagi sekali, 2 tambah 5 tambah 2 supaya dia dapat 9, betul tak? 2 tambah 2 tambah 5 dapat 9. So 2 tambah 2 ni bermaksud 2 tu ada 2 kali. Okey, 2 tu ada 2 kali. So kita buat 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 tambah 5. Okey, 2 kuasa 2 tambah 5 bersamaan dengan 4 tambah 5. Okey, 4 tambah 5 bersamaan dengan 9. Kan kena kat situ. So kalau tadi 1 kuasa 2, bukannya 1 tambah 1 yang salah. 1 kuasa 2 bersamaan dengan 1, tapi ada 2 kali lah, 1 kali 1. Macam tu. Okey, 1 kali 1. Bukan tambah kali hati-hati. Okey, next 9. Okey, kita anggap 3 lah. Kita gunakan 3 n tambah 5 tadi n tambah 5. Kita gantikan n dengan 3 lah. Okey, kita gantikan dengan 3. 3 tambah 5 bersama dengan 8. Tak cukup lagi. Berapa? Tak cukup lagi berapa ni? 14 tolak 8 berapa? 6. Dapat 6. So awak kena fikir macam mana nak dapatkan lagi. So awak fikir balik, kalau 3 kuasa 2. Okay, 3 kuasa 2 ni kan 9. 3 kuasa 2 tambah 5. 9 ni bersamaan dengan 3 kuasa 2. Boleh kecilkan. 9 adalah 3 kuasa 2. 4 adalah 2 kuasa 2. 16 adalah 2 kuasa 4 ataupun 4 kuasa 2. Okey. So awak kena kecilkan. Jadi nak senang, 1 ni awak
tukar jadi 1, 4 ni awak tukar jadi 2, 9 ni awak tukar jadi 3, 16 ni awak tukar jadi 4. And then apa yang boleh jadikan 4 dia adalah 2 kuasa 2. Apa yang boleh jadikan 9 dia adalah 3 kuasa 2. Apa yang boleh jadikan 16 dia adalah 4 kuasa 2. So ini nama dia 2 kuasa ni adalah nama dia kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna. Ni kaedah lebih mudah lah untuk awak ingat. Sebab tu saya dalam kelas saya minta sangat-sangat supaya awak hafal apa itu kuasa 2 sempurna, apa itu kuasa 3 sempurna. Okey, so ini kita boleh tuliskan sebagai n kuasa 2 tambah 5, di mana n ialah 1, 2, 3, 4. So 2 markah sebab ni soalan direct. Okey, senang sahaja. So macam tadi, yang ni lah awak kena check. Kalau semua masing-masing tambah 3, okey, awak terus tulis 3n. Tak perlu tulis tak perlu tulis n tambah 3. Salah sebab dia sama untuk semua. 1 tambah 3 sama dengan 4. Lepas tu dia akan go through kepada teruslah 4 tambah 3 sama dengan 7. Bila tambah 3 kat sini, kita terus dia tulis 3n. Okey? So hati-hatilah. Okay, so itu saja daripada saya penerangan untuk hari ini. Jadi saya ulang lagi sekali. Kalau awak dah selesai tonton video rakaman ni, sila isikan link kehadiran dalam description YouTube yang saya letakkan. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi pada Jumaat nanti.